Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dihormati Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lupa bawa kitab, pinjam kitab surau. Kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan Maqsud Ilmu Fiqih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, ke surat 119 pada tajuk kubur. Adalah kubur untuk ditanam mayit itu sekurang-kurangnya satu lubang yang boleh menegah bau dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Paling kurang satu lubang lah, tak kira berapa dalamnya. Yang sempurnanya, yang afdalnya, digali lubang dalam sedikit. Jadi dalam fikih tu biasa diterangkan dulu yang paling kurangnya macam mana, kemudian yang paling afdalnya macam mana. Jadi kalau kita mudah mengamalkan yang afdalnya, amalkan. Tak dapat, ambillah yang ringan. Ya. Baik. Macam juga sembahyang, antara amalan yang paling utama, yang mana Roma Irama pun pernah sebut. Dia kalau orang biasa sebut, Ustaz Aidil sebut tak apa dengar. Roma Irama ni, Roma Irama ni, tuan-tuan cari video dia kat internet. Dia pernah cakap sembahyang ini kiranya kepala amal lah. Kalau satu orang dia sembahyang, dia buat baik, contohnya bersedekah, ada pahala sedekahnya. Tapi kalau dia tak sembahyang, bersedekah, tak ada pahala sedekahnya. Apa sembahyang kau tak buat? Wajib. Sedekah tu sunat. Tu ramai-ramai cakap, ya Ustaz, cari. Yang tak cari. Jadi kalau kitab sebut, ya ke, tentang kitab lain ada Roma Irama. Oh ya ke? Oh, kalau dia cakap yang betul lah tu Ustaz. Oh, Roma Irama cakap betul aja. Baik, nak cari. Kitab memang sebut macam tu. Walaupun apa nama ni, orang tu buat baiknya tu, orang yang sembahyang pun kalah dia punya buat baik. Contohlah, tapi sebab dia tak sembahyang, tak ada pahalanya, rugi, sayang. Jadi sembahyang itu wajib, sembahyang fardu lah. Sambung. Jadi tentang sembahyang ni yang saya nak cerita sebenarnya, sembahyang ni wajib, fardu ain, satu hari 5 kali. Asalnya 50 waktu, tuan-tuan, diringankan oleh Allah Ta'ala jadi 5 waktu. Kita sembahyang 5 waktu itu pun pahalanya seperti sembahyang 50 waktu. Besar pahalanya. Cumanya akan andai katalah godaan syaitan tu terlalu berat, terlalu tinggi, pangkat general yang mengganggu gugat kita punya nafsu ni hingga nak mengerjakan sembahyang tu jadi malas, maka paling tidak pun untuk melepaskan fardu ain, untuk melepaskan supaya tak berdosa besar, sembahyanglah yang paling ringan. Maksudnya ambil yang wajib sahaja. Kalau sembahyang yang wajib sahaja, saya pernah buat dalam 2 minit. Kalau sembahyang yang 4 rakaat, 2 minit boleh selesai. Ya Ustaz? Ya. Macam mana Ustaz? Alah, dah sebut banyak kali. Orang yang duduk surau dah banyak kali dengar dah. Kan? Kalau nak ulang balik, sikitlah ringkas. Niat pun saja aku sembahyang fardu isyak. Itu pun, niat tu pun dah ringkas satu. Niat dalam hati. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan tak angkat pun. Punya malas tu. Takbiratul ihram. Kemudian terus baca Fatihah, bismillah sampai waladdallin, amin pun tak sebut. Ini cerita punya malas, punya orang paling malas di dunia sembahyang, yang paling malas di dunia. Sebenarnya bukan di dunia, dalam mazhab Syafi'i.
Minta maaf Kalau dalam mazhab lain ada lagi ringkas. Ustaz, terus mazhab yang tu Ustaz nanti. Mazhab Syafi'i pun dah ringkas sangat ni. Habis Fatihah rukuk Allahu akbar. Takbir intiqalas tu pun sunat. Dia tak sebut daripada Fatihah tadi. Tangan pun tak ada bawah dada atau pusat. Kat sisi je tadi. Kemudian terus rukuk. Rukuk, perbuatan rukuk tu yang fardu, bacaan sunat. Iktidal, tak angkat tangan pun, bangun gitu aja. Perbuatan iktidal tu, bangun tu, itu yang fardu, yang rukun. Kemudian terus sujud, tak baca apa-apa. Duduk antara dua sujud, tak baca apa-apa. Sujud lagi, habis satu rakaat, bangun. Kemudian rakaat yang keempat, rakaat kedua, duduk antara dua sujud pun tak buat. Sunat abad. Akhir sekali rakaat yang keempat, duduk tahiyat akhir, baca bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir pun ada yang ringkas. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu tahiyat awal Ustaz. Tahiyat akhir memang sampai situ. Wa ala ali Muhammad dah kira sunat. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh pun tidak. Disalam gitu je. Dah. Salam kedua pun sunat. Punyalah malas punya sembahyang, tapi lepas fardu ainnya tu tak berdosa besar. Tapi rugilah, cuma rugilah. Kalau buat betul-betul tadi 2 minit aja, tak sampai 2 minit sekali. Tapi kalau Fatihah, baca Fatihah betul, jejak juga 2 minit, 3 minit lah. Fatihah kan. Fatihah setengah minit, dengan 4 kali Fatihah kan. Tahiyat akhir lebih kurang 3 minit. Itu paling kurang, jangan tidak, Itu saya selalu pesan budak tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Pesan macam tu. Pasal apa? Kita maklum, kat sekolah tu pas sembahyang tu pun pasal dipaksa, diwajibkan. Itu pun kadang Muhammad punya penat, cikgu lelaki 2 orang. Seorang jaga kat surau, seorang keliling sekolah cari. Ada yang sembunyi. Mula-mula buat jadual siapa yang tak turun sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Ada je kosongnya. Datang, pagi tadi datang. Time Zuhur, Asar tengok tak ada kat surau. Dah pusing satu sekolah. Bukannya kecil sekolah. Bangunan kan rabu tu daripada tingkat atas sampai bawah. Sebab dewan dah kunci. Kalau dewan tak kunci dah masuk dewan lagi. Ada je tempat persembunyian dia. Baik. Jadi saya pesan macam tu. Jangan tinggalkan. Baik, sambung. Kubur pun gitu. Yang paling ringkas, paling tidak lubang. Apa dalam dia tak kira lah, asal boleh menegah bau daripada dibongkar oleh binatang buas. Yang sempurnanya, yang afdalnya, digali lubang dalam sedikit, kira-kira 4 hasta. 1 hasta gini 1 hasta. Kalau depa sini ni hasta 4 hasta. 1, 2, 3, 4. Kalau 1 hasta ni ada 2 kaki lebih kurang, jadi 8 kaki lah. Lebih kurangnya lah. Biasa kita dengar 7 kaki. Daripada mana dengar? Itu daripada cerita Piramli. Panjangnya tu 7 kaki bilik sewanya. Lebarnya tu bawa pada 3 kaki. Dalamnya tu bawa pada 7 kaki. Oh, ada dalam lagi, baguslah bilik sewanya. Siapa cakap tu? Sudin. Sudin ni cakap. Aziz pun besar juga bila dia ukur. Itu kubur kata. Jadi sampailah sekarang kita buat kubur 7 kaki panjang, 3 kaki lagi. Senang nak ingat. Pasal apa? Kerana filem tu senanglah nak ingat berapa ukurannya. Baik. Kemudian 4 hasta setengah. 4 hasta setengah, bukan 4 hasta, 4 hasta setengah, tambah lagi setengah. Dalam dan lebar seberapa yang munasabah, sekira-kira muat dimasukkan mayit. Diperbuat sebelah bawahnya liang lahat, lebih afdal daripada parit.
sekiranya bumi itu keras, tidak mudah rebak ataupun rebah lah. Saya dah terangkan kan yang lepas. Okay, jadi kubur yang namanya liang lahat, liang lahat. Dia dah apa nama ni, kubur apa kaki tadi. Biasa dia dengan 4 hasta setengah untuk yang kita 4 hasta setengah. 4 hasta. Hasta 4 setengah. Jadi kemudian tembuk topi. Tembuk. Ini kiblat. Ini nama yang mana? Itu sebab lama sekarang ramai tak buat pasal apa? Nak kena kulit dulu ni dalam-dalam. Lepas tu baru tembuk. Payah. Maknanya kerjanya lebih banyak. Kerjanya lebih banyak daripada yang syak. Kalau kaf syak tu dalam ini syak tu. Jadi yang 4 hasta setengah tu tengah ni je. Jadi dia mak tenaga situ. Yang ni tak payah. Jadi nanti masuk mayat sini tutup. Masuk mayat tutup. Jadi yang sunnah, yang afdalnya syak, ni lahat. Maaf, yang lahat. Jadi kalau nak kita buat nak orang buatkan kita macam ni, satu berwasiat. Kemudian yang kedua, ahli keluarga atau yang menguruskan tu tambahlah upah. Dia dah ada, kalau kat Johor ni menggali kubur biasanya dah ada alam dia tak lama. Tapi biasa dibuat macam ni. Jadi nak suruh dia buat macam ni tambah sikitlah upah dia. Kalau dia tak nak juga, sendirilah ahli keluarga sendiri dengan campur duit lagi buatlah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kuburnya lahat. Tak ada rezeki lah rumah bapa. Macam mana? Baik. Kalau macam guru saya, maknya meninggal, anak-anak muridnya lah tolong apa nama ni, buatkan lahat. Dia tak payah upah pergi kubur pun. Dari kubur pun kadang ada yang tak tahu macam mana buat lahat. Buat lahat bang? Ni syak. Apa? Syak, saya tahu syak tu yang cerita apa nama KL Gangster tu syak. Tu syak dragon tu saya tahulah. Apa kubur syak pula ni? Lahat. Inilah lahat. Dia tak tahu. Tak semualah. Mungkin kalau dia tak tahu, kitalah yang kena buat. Tunjukkan, dia cakap. Cuba tunjukkan. Dia cakap ni. Cakap ni. Oh ya, tu dah siap. Pandai pula menggali kubur ni. Baik. Itulah kan. Kemudian lahat lebih afdal daripada parit. Parit syak. Sekiranya bumi itu keras, tidak mudah rebak. Kalau macam kat pantai timur, macam Terengganu ke Kelantan, kemarin masa saya ikut keluar 40 hari, ada orang kampung yang meninggal dunia. Jadi tengok pengebumian kan, tanah kubur dia memang pasir, tak boleh nak buat lahat, tak boleh. Buat syak tu pun kena luas sikit. Kalau tak runtuh dia punya tanah kan, pasir. Masa tu malam kalau tak silap. Dia bagus, dia segerakan tu kan. Malam-malam lah. Uruskan malam. Baik. Diletakkan mayit itu berbaring atas rusuknya yang kanan dengan perlahan-lahan sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang mafhumnya Bismillahi dengan nama Allah, wa ala dan ke atas millati agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali. Banyak kali tak apalah.
Wajib dihadapkan mukanya ke kiblat. Wajib hadapkan mukanya tu ke kiblat. Maknanya bila dia baring tu, mukanya tu ngadap kiblat. Kalau kiblat sana, hadapkan. Hadapkan kiblat. Maka jika tertanam membelakangkan kiblat atau terlentang, baru nak kambuh tu, pap, terlentang macam tu, rasanya macam ni miring. Nak kambuh tu terlentang tak, kan? Atau tertiarap, atau macam mana tertiarap tak tahulah, ni pap, tertutup muka. Nescaya wajib digali semula dan dihadapkan ke kiblat. Ni kiranya kita masih nampak lah. Orang kambuh sudah tak nampak kan, terlentang ke apa ke, tak nampak. Selama belum busuk, selagi belum busuk. Haram ditanam dua mayit pada satu kubur, sama ada laki-laki keduanya atau perempuan keduanya, atau seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan, meskipun mahramnya, orang yang haram kahwin. Melainkan kecuali kerana hajat. Contoh macam mana? Seperti tanah perkuburan tak muat sedangkan mayit selalu ramai, contohnya kan, mayit apa COVID-19 ramai sangat, contoh. Ketika itu harus dibolehkan tanam beberapa orang dalam satu kubur. Haram memindahkan mayit ke tempat yang lebih jauh daripada tanah perkuburan di mana tempat mayit itu mati. Ini ayatnya simple je ni, pendek je. Tapi ni qaul mu'tamad. Yang jatuh haram dosa tu siapa? Yang menguruskan mayit sajalah. Haram memindahkan mayit ke tempat yang lebih jauh daripada tanah perkuburan di mana tempat mayit itu mati. Kalau saya meninggal dunia di kampung Sinaran Baru, kena kebumikan di kuburan mana tu? Yang tu kan, kat belakang jual kereta tu kan, kuburan Islam Sinaran Baru kan nama dia, Kampung Maju Jaya. Kampung Maju Jaya. Haram orang yang menguruskan mayit saya pindahkan ke Gelang Patah. So dia duduk Gelang Patah, pergi kubur sana, tak. Yang tukang pindahkan tu yang haram. Itu dekat sangat Gelang Patah ni, meninggal kat luar negara, hantar tak kena kau tebak. Tapi dah tak tahu macam mana, ataupun macam mana Ustaz, tempat tu tak ada tempat kubur Islam. Kalau betul tak ada, pergilah tempat yang negara yang ada. Maka negara yang ada pun jauh juga dengan Malaysia. Macam mana? Itu hukum asal lah. Kalau kita orang yang dah belajar, arwah bapa kita ke, mak kita ke, ahli keluarga kita meninggal tempat jauh, adik-beradik lain semua pakat dah nak pindahkan ke Malaysia mayatnya. Kita seorang yang belajar, ini haram ni. Kalau kita ni jenis orang yang orang dengar cakap kita alung lah, contoh kan, Abang Long. Ni nak cakap sikit, dalam kitab ni haram pindahkan ni, mana meninggal situlah tanam. Maknanya bukan meninggal kat situ tanam kat situ tu, tak, maknanya tanam kuburan yang paling dekat. Dah, jadi batalkan flight apa tu dah. Kalau nak pergi sana, kita pergi sana, kita uruskan. Mayat tu biar kat sana. Baik Long, dah. Tutup cerita. Kalau kita ni dah lah nak bongsu, contohnya lah, asyik kena bully daripada kecil sampai besar kena bully, kita pun cakap, ni dalam kitab, kau mandai-mandai je lah. Dah. Kita dah sampaikan lah, kan? Ni amat gaduh. Pasal apa nanti kan? Satu, gaduh lah. Yang kedua, takut dia meremehkan kitab nanti. Kau ni kitab mana tu? Kitab sesat mana lah, kan dah payah. Ni Ustaz Aidil, lagilah dah Ustaz sesat mana kata Ustaz Aidil pula dipetik nama kan. Yang sebut nama Ustaz, sebut nama kitab. Baik. Jadi kalau kita boleh jalankan. Kalau tak boleh dah. Kan minta ampun je lah dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita dah sampaikan. Ni kontroversi juga benda ni, kan? Pasal apa? Memang dah kebanyakan yang kita dengar cerita memang naik flight, pindah. Bawa. Kecuali mereka yang mati di kampung-kampung yang berhampiran dengan Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, tidak Baitul Muqaddis.
Tidaklah haram dipindahkan ke sana. Dia bukan dalam Mekah, dekat-dekat dengan Mekah. Kalau dalam Mekah lagilah. Dia bukan dalam Mekah, dekat-dekat dengan Mekah. So Mekah lah, Madinah lah, Baitul Maqdis. Tidak haram dipindahkan ke sana. Itu 3 tempat. Kalau nak pindah ke Malaysia haram. Tapi macam mana pun ilmu kena sampaikan. Allah satu dunia tak ada pun yang cakap macam tu, Ustaz seorang. Walaupun saya seorang, tapi bukan saya seorang. Orang belajar pondok, madrasah, orang belajar macam ni. Cuma tak ada dalam media sosial lah. Yang popular kat media sosial, media massa tu memang dipindahkan tempat tinggal asalnya. Konon apa biar keluarga tengok buat kali terakhir satu, biar nanti keluarga nak ziarah senang, dua lagi apa, macam-macam lah alasannya. Baik, tak ada kawan-kawan taif ke Ustaz, mazhab-mazhab lain ke? Malas saya nak tengok. Semua nak tengok mazhab lain. Part-part tertentu yang mudah tu boleh lah. Tapi walau macam mana pun saya akan cuba juga baca keseluruhan kitab tu kan, 4 mazhab tu. Bila habisnya tu jangan tanyalah. Bacanya seminggu sekali, sikit. Maka tebalnya 5 juzuk tu kan. Baik. Makruh diletakkan tikar atau hamparan atau bantal bersama mayit dalam kubur. Dalam kubur tu dah jangan tinggal, makruh. Demikian juga makruh pakai kerana yang demikian itu mensia-siakan harta, melainkan kecuali kalau tanah kubur itu basah, bolehlah pakai keranda. Maknanya basah ataupun jenis pasir tu kan, tak kuat. Kalau kuat tanahnya makruh pakai keranda. Setelah dikambus, ditinggikan sedikit tanah tambak itu. Kemudian sunat ditanam dahan pokok yang hijau seperti pohon-pohon bunga yang wangi. Baik. Perkataan ditanam tu dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab fikih yang lain, kalau tanam pokok, akar pokok tersebut kena pada badan mayit, haram hukumnya kita tanam. Andai kata akar pokok tu tak kena badan mayit, makruh hukumnya. Jadi mungkin kitab ini tersilap ataupun ada rujukan lain tentang tanam pokok tu. Asal yang sunat tu Rasulullah letak pelepah tamar. Letak pelepah tamar, tujuannya tumbuh-tumbuhan ni berzikir. Mudah-mudahan berkat zikir tumbuh-tumbuhan, mayit dalam kubur tidak disiksa selagi mana ada zikir daripada pelepah tamar. Kalau tak dapat pelepah tamar, ya apa-apalah. Pelepah sawit boleh Ustaz? Boleh lah. Tak ada pelepah tamar. Pelepah sawit pun tak ada Ustaz. Pelepah kelapa boleh? Boleh. Yang penting tumbuh-tumbuhan lah. Saya kalau tanam Melayu ni biasa pelepah ni jarang Ustaz. Pakai daun-daun boleh tu Ustaz. Boleh juga. Bunga-bunga. Bunga. Nampak cantik sikit kubur tu Ustaz. Ni bukan nak cantikkan kubur. Kita nak zikir daripada tumbuhan tu. Bunga, kalau nak bunga jangan peritili. Orang Jawa kata diperitili, diperitili kui pelopak tu, peritil tu kan, kecil. Ditanggal-tanggalkan tu kan. Kenapa tanggalkan? Nanti dia cepat mati. Dia biar tahan lama. Tu sebab pelepah tamar tu letak gitu dengan batang-batangnya biar lama sikit. Dia berzikir tu kan. Kalau mati dah tak zikir lah. Jadi kalau daun tu nak tahan lama, lambat mati, dengan kuntum-kuntumnya tu sekali letak. Baik. Dan dijiruskan air sejuk dari arah kepala ke kaki. Ini sunat juga. Buat apa ni? Rasulullah pernah buat ke? Pernah.
Rasulullah pernah buat ketika itu tanah padang pasir. Padang pasir kena tiup angin, nanti kuburnya terselaklah, kira tanah kuburnya tu terbang. Jadi dibasahkan air supaya jadi berat. Asal tujuannya begitu. Tapi jadi sunat kita buat, siramkan air. Bukan tujuan nak mandikan mayit ke, supaya mayit tu sejuk ke apa, bukan. Asalnya macam tu. Hanya mengikut perbuatan Rasulullah lah. Dan diletak batu atau kayu bertentang dengan kepala mayit untuk buat tanda. Zaman sekarang orang gunakan batu nisan, 2 batang ganti daripada batu itu. Asalnya batu, sekarang batu nisan. Asalnya ke kepala saja, sekarang kepala dengan kaki. Pasal apa? Takut ganggu kubur orang. Maknanya nak gali kubur lain kan tergali kaki, bahagian kaki orang ke apa kan. Orang tu panjang pula. Jadi ditandakan gitu supaya tak terkena kubur orang lain. Baik satu nota kakinya situ tersebut dalam kitab Iqna Hasyiah Hujairimi juzuk 2 ke surat 258. Lebih kurang Melayunya di kitab Arab. Lebih kurang Melayunya demikian. Sunat ditalkinkan, diajarkan mayit yang mukallaf, yang dah wajib menanggung dosa pahala selepas ditanam, kerana ada hadis yang menunjukkan demikian itu. Berkata Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah, kitab Ar-Rawdah, hadis ini sekalipun dhaif tetapi jadi kuat dia dengan disokong oleh hadis-hadis yang sahih. Hadis asalnya hadis dhaif, tapi maknanya ada hadis lah, bukan maudhu', bukan direka. Tapi jadi kuat hadis tu sebab disokong dengan hadis-hadis sahih yang lain. Dari sejak zaman berzaman lagi, mereka yang boleh jadi ikutan telah melakukan talqin itu. Kemudian katanya Syekh Khatib, kanak-kanak yang belum mukallaf tidak sunat ditalqinkan. Jadi perkara talqin ni dah lama dan ada dalilnya, ada hadisnya, walaupun dhaif tapi disokong oleh hadis hasan yang lain. Hadis sahih, yang lain. Jadi kalau ada yang mempertikaikan talqin ini bid'ah, jaga-jaga, ada hadisnya walaupun dhaif. Hadis dhaif dia bukan maudhu'. Hadis maudhu' palsu. Hadis dhaif tu lemah sahaja. Tetapi disokong pula dengan hadis-hadis sahih yang lain. Apa adanya Ustaz? Itu kena buka kitab hadis lah. Kitab idaman penuntut ni pun nipis ni, lama nak habisnya. Kalau disertakan sekali hadis-hadisnya, berapa tebal lagi kitabnya. Kita belajar biar berperingkat. Ni pun ulang kaji. Macam kita belajar akademik, tuan-tuan sekarang kerja apa ataupun dah pencen apa kan. Nak kerja kemarin kena contohnya nak kerja doktor, contoh kan. Mesti mau ada sijil, paling tidak ijazah kedoktoran, perubatan panggil. Ijazah perubatan. Nak dapat ijazah perubatan tu kena masuk universiti. Tak kira lah dalam Malaysia ke luar Malaysia ke boleh. Nak masuk universiti tu kena ada paling tidak SPM atau STPM atau diploma. Nak ada SPM, diploma, STPM tu kena ada tingkatan 5 atau tingkatan 6. Nak masuk tingkatan 5, tingkatan 6 tu kena masuk ada periksa PT3 kalau dulu, LCE, kemudian PMR, kemudian PT3, kemudian dah mansuh semua. Nak periksa tingkatan 3 tu kena ada UPSR dulu, UPSR. Ataupun sekarang periksa darjah 6 aja. Nak masuk sampai darjah 6 tu kena mula daripada darjah 1. Nak masuk darjah 1 kena tadika. Sebelum masuk tadika, cikgu-cikgu ni pesan tolong ajar ABC, nanti tadika susah. Maknanya berperingkat-peringkat. Begitu juga belajar agama, bab fikih pun sama. Belajar kitab Melayu dulu yang ringkas, kemudian baru naik pula kitab yang agak perinci. Contoh kitab Sabilul Muhtadin. Kemudian dah puas kitab Melayu semua, masuk pula kitab Arab. Dah masuk kitab Arab semua, dah selesai semua kitab Arab yang ada. Ataupun satu pun jadilah kalau nak kan, nak cepat.
Maka barulah masuk belajar hadis, Quran, barulah kena dalil Quran, dalil hadisnya. Itu peringkat belajarnya. Baru-baru ni ada 2 orang baru kenal. Jadi bila tahu saya ustaz Ganjar Masjid Surau, dia pun tanya, ni hadisnya macam mana ustaz gini-gini. Dia tanya pasal hadis, bukan hadis, ayat Quran. Ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi itu berkaitan dengan kitab tafsir satu. Sebelum buka kitab tafsir, wajib belajar tauhid dulu. Dah mantap tauhid, baru masuk tafsir. Sebab tafsir ni bukan semua ayat yang mutasyabihat itu diterangkan semua tempat. Contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ada 7 atau 6 tempat dalam Al-Quran. Bukan semua tempat tu dalam kitab tafsir diterangkan sama-sama, tidak. Kadang-kadang ada satu tempat diterangkan, tempat lain tak diterangkan. Tengoklah ayat yang pertama tu yang ada sebut. Macam tu. Dan hadis pun begitu. Ada hadis yang mutasyabihat. Jadi ini semua, kalau kita nak memahami Al-Quran, wajib rujuk kitab tafsir satu. Kemudian sebelum rujuk kitab tafsir, belajar tauhid, mantapkan tauhid dahulu. Dia yang wajib fardu ain apa? Tauhid, fikih, tasawuf. Ni 3 ni yang wajib fardu ain. Barulah masuk tafsir, hadis, itu ilmu fardu kifayah. Bukannya kita terus belajar, tak belajar tauhid, fikih, tasawuf atau tak begitu mendalam, tiba-tiba terus belajar hadis atau tafsir, nanti pening. Pening awak nak faham, pening tanya pula ustaz yang macam saya tak ngajar tafsir. Pening nak terangkan kat awak ni. Dalam kitab tauhid, Allah tak serupa dengan makhluk. Dan ada pun ayat Quran yang muhkamat, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa makhluk. Jadi ayat Al-Quran Allah duduk atas arasy itu ada 2 cara penafsiran. Yang pertama, ayat Allah Ta'ala istawa 'alal arsy itu memang ada, tapi maknanya yang sebenar serah pada Allah. Itu dipanggil tafwid. Kemudian yang kedua, takwil. Takwil ni bukan tukar ayat Al-Quran. Takwil ini maknanya memindahkan makna yang sesuai, iaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang makna perkataannya duduk atas arasy, ditukarkan kepada makna yang sesuai, iaitu menguasai arasy. Istaula. Jadi itu bukannya menukar ayat Al-Quran, itu memindahkan makna ayat Al-Quran kepada makna yang lebih sesuai. Ini semua kerja ulama. Kita baca sahaja. Baca tu pun dengan panduan guru belajar. Baca sendiri memang bercelarulah kepala. Kemudian bab kalamullah, kata-kata Allah, tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada arah. Tiba-tiba ada yang baca Al-Quran terjemahan. Ada ayat tentang Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Allah Ta'ala panggil Nabi Musa. Ada satu suara daripada satu arah ini, daripada sebuah gunung berdekatan dengan sebatang pohon. Nabi Musa terdengar suara, akulah Allah. Ayat Al-Quran tu terjemahannya begitu. Jadi dia pertikaikan, ustaz kata kata-kata Allah ni tak ada arah. Ni dalam Al-Quran ni ada. Itu terjemahan. Kena rujuk kitab tafsir. Itu pun kalau kitab tafsir, ada setengah kitab tafsir dia tak terangkan lanjut. Pasal apa? Ini bukan kitab tauhid, ni kitab tafsir. Awak kena rujuk kitab tauhid. Ulama-ulama tauhid dah rangkakan sifat 20 untuk mudah dipelajari itu sudah berdalilkan ayat Al-Quran lah. Para ulama ni buat kitab tauhid ni bukannya reka-reka sendiri.
Jangan pula kita sampai satu tahap kita ni nak ikut kitab ulama ke nak ikut Quran dan hadis. Jangan sampai satu tahap begitu. Seolah-olah para ulama yang menyusun kitab tauhid, fikih, tasawuf ni seolah-olah tak rujuk pun Quran dan hadis mereka sendiri. Sedangkan para ulama ni mengarang kitab bersusah payah merujuk Quran dan hadis, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, istinbat hukum dipanggil. Jadi peringkat belajar tu kena patuhi. Kalau tak patuhi memang macam kepala tu. Contoh budak SPM, dibagi soalan universiti, memang peninglah kepala. Budak tingkatan 3 dibagi soalan SPM pun pening kepala. Tak payah banyak karangan SPM 300 patah perkataan hingga 500. Bagi soalan tu dekat budak tingkatan 3, senoning kepala dia. 300 dia punya tahap 180, itu pun terkial-kial nak tulis. Tingkatan 3 punya karangan suruh budak darjah 6 buat, awak kena buat 180 patah 180. Dia punya tahap 120. Ibarat lain, kereta Viva tu dipaksa-paksa sampai habis meternya tu. Meter Viva tu memang 180, tapi kalau ditekan sampai habis tu minyak tu tak sampai, paling tinggi pun 16. Itu pun dah bunyi mengerang tu, macam nak meletup dah. Macam mana Ustaz tahu? Pernah sekali. Oh, Ustaz berlumba. Bukan. Bukan berlumba. Ada satu kejadian, nantilah lepas azan isyak cerita kalau ingat. Baik, azan isyak dulu, nanti sambung balik Allah.
Jadi bandingannya, kata Viva tu jangan dipaksa bawa sampai nak bawa macam Merc atau BM. Memang tak dapat. Viva tu meternya 180, paling tinggi pun 150 160. Pernah sekali tu adik saya naik bas PKL. Sekali dah naik, penumpangnya seorang, pemandunya ada 4 orang lelaki semua. Tu dia call saya beritahu. Balik kerja terus pecut tu yang kejar bas pakai Viva. Itu jadinya tu 16 tekan, dah tekan habis. 16 je, tak habis 8 pun. Baik. Jadi itu je sekali, bukan nak berlumba pun pasal nak tu kan, apa nama ni, ngejar tu kan nanti tu kan. Habis dapat naik lampu kan, dah dekat tu naik lampu, tak ada berhenti. Macam mana buat alasan? Ada buat alasan pakcik meninggal. Pakcik memang dah meninggal pun dah lama. Kenapa? Pakcik meninggal. Call dia tak angkat ni, baterinya kong agaknya. Dah jom. Tegur. Yelah, takut juga. Penumpangnya seorang yang pelik tu. Yang mandunya seorang, 4 orang lagi ganti-ganti memandu. Seram juga kan. Aku tak sampai KL tu. Yang terpaksa lah kejar tu kan. Itulah ceritanya. Baik. Jadi apa-apa pun ada peringkat-peringkatnya. Begitu juga belajar agama, terutamanya yang nak belajar, yang suka, minat, gairah untuk belajar apa tafsir dan juga hadis. Bagus. Bukan senang nak dapat orang macam ni. Nak belajar tentang kalamullah, kata-kata Allah, nak memahami, nak mengkaji, nak memahami hadis-hadis Rasulullah, tetapi kena berperingkat. Bukan terus belajar tafsir dengan hadis tanpa belajar tauhid, fikih dan tasawuf terlebih dahulu. Itu sebab 3 ilmu ini wajib fardu ain. Dah belajar, dah lulus, dah kuasai, barulah masuk fardu kifayah. Ataupun kalau nak laju sikit, belajar serentak. Tauhid, fikih, tasawuf pun belajar, tafsir dan hadis, syarah hadis pun belajar. Barulah dapat memahami seiring, baru dapat memahami makna sebenar ayat Al-Quran dan hadis. Jadi bila baca ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tak pening kepala. Tak berselaru otak. Kan nampak seolah-olah bertentangan tu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ta'ala duduk atas arasy, dengan laisa kamitslihi syai', Allah tak serupa makhluk, dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak serupa dengan sesuatu. Tetapi bila kita dah belajar tauhid, kita dapat faham kenapa ada 2 ayat Quran yang begitu. Sebab ada ayat yang muhkamat, jelas, ada yang mutasyabihat, samar-samar. Pembahagian ayat Quran tu mutasyabihat yang muhkamat tu pun, kalau tak belajar, kita pun tak tahu ayat Quran ni ada muhkamat, mutasyabihat. Bukan semua ayat Quran tu muhkamat. Baik. Begitu juga ayat Al-Quran, Allah Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala yang menghidupkan, wa yumit, Allah yang mematikan. Ayat Al-Quran yang lain, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu adalah malaikat maut. Ni mana satu ni? Allah Ta'ala ke malaikat maut yang matikan? Dua-dua ayat Quran, dua-dua betul. Allah yang mematikan dan malaikat maut yang mematikan. Macam mana? Kan? Itulah. Bila kita gagal memahami tauhid, maka gagallah kita nak memahami tafsir Al-Quran. Itu dah ditafsirkan tu. Maknanya pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah malaikat maut yang mencabut nyawa kita. Hakikatnya yang sebenar, Allah Ta'ala lah yang cabut nyawa kita. Allah Ta'ala yang gerakkan malaikat maut tu cabut nyawa kita.
Jadi apa nama ni tadi, ayat Al-Quran dan hadis. Ayat Quran wajib kita rujuk kitab tafsir, dan hadis wajib kita rujuk syarah hadis. Itu pun setelah kita menguasai tauhid. Belajar sifat-sifat Allah. Kalau tidak macam lagu otak kita. Baik. Sambung balik tadi apa tadi? Batu nisan. Jauh juga perginya tadi. Batu nisan. Yang tadi hadis dhaif tu talqin itu hadisnya dhaif, tetapi jadi kuat setelah disokong oleh hadis-hadis sahih. Jika ada hajat, tidak mengapa ditulis pada batu nisan itu supaya senang diketahui oleh siapa-siapa yang hendak ziarah. Boleh tulis nama, tetapi tulisan itu hendaklah seberapa ringkas. Ringkas dia nama siapa, bin siapa, siapa binti siapa. Tak payah panjang-panjang. Siap ada doa ila ruhil marhumah meninggal pada tarikh sekian-sekian, di mana, sakit apa. Ini disertakan keterangan doktor. Tak payah. Panjang sangat. Seberapa ringkas dia, nama ajalah. Nama siapa, fulan bin fulan, ataupun fulan binti fulanah. Fulanah binti fulan, fulanah binti fulan. Pening kepala baik. Kemudian kat sini tak disebutkan tentang apa nama ni, kepuk, pembinaan pembinaan kepuk tu. Nanti saya bawakan kitab 100 masalah agama. Ada kat sini tak ada Tak ada, tak apa, akan datanglah bawa seringkas hukumnya, asal hukumnya haram lah. Asal hukumnya haram kepuk tu kan. Baik. Takziah, masuk tajuk takziah sikit je ni, habiskan. Orang ramai dari jiran dan sahabat Orang ramai dari jiran dan sahabat handai sunat mengucapkan takziah kepada keluarga dan kerabat semati laki-laki dan perempuan yang tertua. Ucapan itu seperti begini. Macam mana takziah tu macam mana? Biasa kita buat salam takziah ya. Salam takziah. Takziah daripada kami sekeluarga. Rupa-rupanya asal ucapan takziah tu apa? A'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika wa jabara musibataka. Salam a'zamallahu ajraka. Yang disalam tu pun tak belajar. Ni akad nikah ke apa ni, baru aku keluarga aku meninggal ni, nak dinikahkan pula ni dengan siapa pula? Bukan akad nikah. Saya berharap Allah Ta'ala mengurniakan kamu pahala yang besar. Allah Ta'ala telah mengurniakan kesabaran yang elok kepada kamu. Dipohonkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa si mati kamu, dan ia menampung atau menutup apa yang mengenai pada kamu. Itulah ucapan takziah. Ucapan itu, doa itu dipanggil takziah. Contoh macam Bismillahirrahmanirrahim, itu bacaannya. Nama dia apa? Basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bacaannya. Nama dia apa? Ta'awudz. Jadi yang ini a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Azaka wa ghafara limayyitika wa jabara musibataka. Itu ucapannya. Nama dia apa? Takziah. Kita salam takziah ya. Begitu aja. Pendek betul. Waktu sunat takziah tu bila? Mulai dari sebelum tanam. Dan paling kurang pun ginilah. Sabar ya, redha. Paling kurang gitulah. Boleh juga. Kalau tak hafal kan. Ustaz hafal? Saya pun tak hafal. Jadi paling tidak pun sabar, redha ya. Dah. Waktu sunat takziah tu bila? Takziah tu sunat. Waktunya bila? Mulai dari sebelum tanam, berkekalan hingga 3 hari lepas tanam. Kemudian daripada itu makruh takziah pada mereka yang ada hadir dalam tempatnya. Maka sekiranya orang yang memberi takziah itu gaib, atau kerabat si mati itu gaib, dikira permulaan dari sejak mula hadir, yakni mula sampai balik ke tempatnya itu hingga 3 hari ke belakang. Mula dapat berita lah. Asalnya
sebelum tanam sampailah 3 hari lepas tanam. Contoh meninggalnya hari ini Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dah tak sunat takziah. Baik. Menyediakan makan rumah si mati. Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh, sunat menyediakan makanan 1 hari untuk keluarga si mati. Asalnya jiran atau ahli keluarga yang jauh tu sediakan makanan untuk keluarga si mati, kerana mereka dalam keadaan begitu sibuk dengan berduka cita, tengah sedih. Dia ada masa tak menyediakan makanan. Makan pun dah tak lalu, ataupun tak sempat. Lalu tak sempat nak masak. Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan panggil orang berkumpul makan di rumahnya itu, kata Ibnu Sabbagh dan lain-lain ulama, itu adalah bid'ah yang tidak diharuskan. Apalagi kalau digunakan daripada harta si mati. Dahlah masak untuk jiran-jiran dan juga ahli keluarga, lepas tu guna pula harta si mati. Yang ada hutang, si mati pula ada hutang, atau terlibat dengan hak anak yatim, hukumnya haram. Habis tak boleh buat. Kalau nak buat juga waktu kita biasa buat tahlil, maka tahlil tu sediakan makanan, niatkan. Kalau kita keluarga si mati, ahli keluarga kita meninggal dunia, kita nak menjamu orang yang datang atau jiran-jiran tu, jangan waktu hari tu meninggal tu lah, maknanya malamnya tu buat tahlil, sediakan makanan, niatkan sedekah pahala beri makan orang tu kepada si mayit. Kena buat macam tu. Kalau tidak nanti jadi macam ni. Keluarga si mati pula sediakan makanan. Dan kita jiran ataupun keluarga yang jauh yang datang tu tak dapat nak menyediakan makanan, puluh sikit duit. Kita dah tak boleh nak menyediakan makanan, kita pun nak masak, mana tahu barang-barang dia kan terambil salah, garam termasuk gula, gula termasuk garam, ataupun rosak barang orang, dah marah orang tu kan, ataupun kita nak masak susah kan, beli ke apa, kedai tutup ke apa. Jadi paling tidak ulur duit, maknanya tanda kita tu tak dapat nak sediakan makanan, kau belilah sendiri makanan. Macam tu. Dan yang pertama dari segi niat, dan yang kedua dari segi tukarkan sediakan makanan tu dengan duit lah. Tapi niat tu kena betul lah. Niat kita tu supaya dia mudah untuk belilah makanan. Kemudian boleh juga kita niatkan bagi sedekah tu, pahala kita bagi duit tu niatkan kepada si mati, untuk mengelakkan perkara haram tu tadi. Jadi boleh teruskan, tapi niat tu kena ubah. Kalau kita ahli keluarga si mati, kita bagi makan orang, kita niatkan duit tu duit kita sendiri. Tak boleh daripada duit si mati. Kalau tak mampu dah, tak payah buat. Ataupun makanan ringan, roti, roti cecah kuah kari ke, cecah apa, kuah kari pun susah kata kan. Contoh kuah sup, mudah. Yang mampu. Kalau tak mampu cakap dengan imam, minta maaf Pak Imam, kami ni keluarga miskin. Jadi tapi boleh tak buatkan tahlil? Boleh. Tapi cakap terus terang lah, ni jamuan kami tak mampu ni. Tak apa, imam pun tak ada. Apa ni tak ada jamuan ni? Tak pernah dibuat orang. Kau ni miskin sangat sampai tak ada lah imam macam tu. Mana ada? Kalau ada beritahu, kita selotok dengan imam tu. Kenapa jadi macam ni imam? Imam sini tak macam tu, insya-Allah. Malah mungkin imamnya tak apa, nanti saya sediakan. Mungkin imam sini mungkin baik-baik kan. Habislah lepas ni ustaz petik nama saya pula imam. Habis imam kena kena pau nanti kan. Tak adalah. Sini insya-Allah tak ada yang miskin kan. Baik, andai kata betul mungkin dah cakap macam tu. Imam pun tak kisah buat, imam pun umumkan. Tapi kita buat tahlil ikut ikhlas lah. Faham lah. Kalau jemaah tak faham juga, ni tak ada jamuan ya. Kita buat seikhlas hati buat tahlil. Tak ada masalah.
Andai kata tak nak buat pun tak ada masalah, taklah haram, maknanya buat sendiri. Saya bukan tak nak suruh buat tahlil Ustaz. Apa nama ni, malu sebab tak nak bagi makan tu kan. Jadi saya buat sendiri Ustaz, tak apa. Tak wajib, dan kalau tak buat pun taklah berdosa. Tapi kesian apa nama ni, si mayit, buat juga ahli keluarga. Ataupun paling mudah ni, paling ringan, sedekah. Ya Allah, doa paling tidaklah, ya Allah, kalaulah ada pahala kami sekeluarga ni yang masih hidup ni, kami sedekahkan kepada si mati. Ada. Itu paling ringan kan, kita belajar paling ringan yang paling afdal tu kan. Ada. Tahlil ni tak wajib. Kalau tak buat pun tak berdosa. Tapi kalau dibuat, niatnya macam tu, niat bagi makan tu niatkan kepada si mati, dan jangan guna duit si mati, guna duit ahli waris. Baik, cukuplah kerana tuan-tuan, nanti kita akan sambung bab seterusnya, dan saya cuba apa nama ni, cari yang bab kepuk tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk tuan-tuan, dapat kita amalkan sampai sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.